Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya. Dalam masa yang sama, kita juga bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini makin bertambah dan berkekalan sehingga ke akhirnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman, kita mengungkapkan rasa cukup gembira dengan kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak. Tanpa kita sedari yang mana Ramadan Al-Mubarak sudah nak masuk, atau kita kata nak habis dah fasal yang pertama. 10 yang pertama hampir dah habis tu. Sekejap atau cepatnya waktu yang berlalu. Kalau kita ingat balik pada hari Isnin minggu yang lepas, semua orang rasa gembira sebab datangnya Ramadan ini. Tuan-tuan akan dapati kegembiraan itu boleh dibuktikan melalui ramainya orang yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan akan tengok di masjid penuh. Di sini pun saya rasa penuh juga. Saya rasalah. Di masjid-masjid lain, di surau-surau lain, hatta di satu surau, kebetulan jadual saya di Balakong malam tu, saya sampai itu waktu orang azan Isyak. Tuan-tuan, saya sembahyang dekat Kolah hari tu, minggu lepas. Ramainya. Dan kegembiraan itu diterjemahkan dengan kita bawa isteri, bawa anak-anak, bawa ayah, bawa ibu, datang beramai-ramai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada harapan saya, harapanlah kan, benda ni akan berterusan sampai kepada minggu ini. Ramainya orang begitu, penuh musalla, penuh surau, penuh masjid, kekal sampai minggu ni. Tapi agak kecewa lah tuan. Bila kita dah mula tengok surau-surau dan masjid sudah mula berkurangan, sudah ada yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dah ada yang gugur syahid. Jadi tak tahulah dia orang ke mana tuan. Itulah situasi yang berlaku dalam ibadah dalam bulan Ramadan di bumi Malaysia kita. Tak boleh nafikan. Saban tahun begitu. Minggu pertama ramai, minggu kedua kurang, minggu ketiga makin kurang, minggu keempat kurang je lah, tak tahu nak kata apa. Itu situasi yang berlaku dalam masyarakat Malaysia yang melaksanakan ibadah tarawih. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam minggu ini, walaupun kurang masih lagi ramai. Walaupun kurang masih lagi ramai. Dan ramai itu seperti mana yang saya sebut tadi lah.
datang bawa isteri, bawa anak-anak, bawa ibu, bawa ayah. Isunya sekarang yang kalau tuan-tuan tengok yang jadi dalam bulan Ramadan ni, beberapa isu besar selain daripada isu kalimah Allah itu, ada isu yang lain, iaitu isu kanak-kanak yang dibawa ke rumah Allah SWT. Sebenarnya boleh ke tidak bawa anak-anak ini ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kalau tuan-tuan tengok kan, hari yang pertama kita solat tarawih sudah keluar satu video. Dan saya percaya lah tuan-tuan dah tengok video ni. Yang mana malam tu bila orang duduk semayang, ada seorang budak kecil je. Saya rasa dalam 2-3 tahun, saya rasa lah, saya tak pasti. Kan? Bila mana dia pergi kutip kerusi orang satu-satu. Tuan-tuan tengok. Bila orang pakcik tu nak duduk, kerusi tak ada. Jatuh tergolek lah pakcik tu. Orang Terengganu kata nunggenyo. Ya, kalau tuan-tuan tak faham tanya lah. Google sendiri apa nunggenyo. Tuan-tuan jatuh. Tak bangun-bangun kat bawah tu. Oh, saya tak tahu apa kesakitan pakcik tu. Siapa ada satu jemaah dekat surau taman saya tu, bila dia tengok video tu, dia tak duduk atas kursi. Dia duduk atas peti besi derma. Pasal peti besi tu berat, budak tak boleh nak alih, selamat arah dia. Jadi nasihat saya lah pada yang pakai kursi tu, bila nak duduk lepas pada ni, rasa dulu ada ke tak kursi. Kalau tak, nanya kena gitu. Tu sebab tu dia kata macam mana sebenarnya, apakah sebenarnya prinsip Islam terhadap kanak-kanak yang datang ke rumah Allah SWT. Ada golongan yang tidak membenarkan kanak-kanak ini datang ke rumah Allah dengan menggunakan hadis Rasulullah SAW, iaitu jannibu masajidakum al-aulada wal majanin. Atau kama qala Rasulullah SAW, jauhkan masjid-masjid kamu daripada kanak-kanak dan orang gila. Jadi golongan yang tidak membenarkan kanak-kanak ada, saya tak tahulah berapa ramai, tapi ada yang kata ada hadis, dia kata pakai hadis ini. Jadi budak-budak tak boleh dibawa ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, sebahagian mengatakan hadis ini adalah maudhu', palsu, bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ulama mengatakan hadis ni terlalu dhaif, tidak boleh dijadikan hujah. Kenapa? Kerana kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tuan-tuan akan temui beberapa hadis di mana hadis tu menunjukkan Nabi memang bawa benda-benda. Di antaranya ialah tuan-tuan akan temui hadis Abdullah bin Shaddad an Abi, di mana ayah kepada Abdullah bin Shaddad ini, dia cerita tentang kejadian ketika mana dia solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia solat, waktu sujud itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud lama. Jadi bila Nabi sujud lama ni, tuan-tuan, kita kalau tu imam sujud lama, apa kita buat? Kok mana pun memang kita akan angkat kepala. Betul tak, tuan-tuan? Pasal lama sangat. Bukan sekejap. Lama sangat kita akan angkat kepala. Tu imam ni ada ke lagi? Dua keadaan lah. Maksudnya ada ke lagi? Jadi bila Rasulullah SAW yang jadi tok imam, untuk lari memang tidak lah, kerana itu Nabi. Maka Syaddad ini akak kepala. Bila dia akak kepala, dia tengok ada budak bermain atas belakang Nabi SAW. Maka dia letak balik, dia sujud, tunggu Rasulullah SAW. Dia seorang dia yang angkat kepala, orang lain tak angkat. Selesai saja solat, sahabat datang jumpa dengan Rasulullah SAW. Dan sahabat tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, tadi lama sangat sujudnya, ada wahyu turun ke? Ke ada sesuatu yang berlaku? Nabi kata, kullu zalika lam yakun, semua tetap berlaku, illa anna ibni, melainkan cucu aku ni, anak aku ni, irtahalani, mai atas belakang, wala uridu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu, dan aku tak nak cepat-cepat sehingga dia puas bermain di atas belakangku. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak pastilah kita boleh terima ke tidak kalau tok imam kita budak-budak main belakang. Saya tak pastilah kita boleh terima ke tidak.
Tapi yang saya sebut ini hadis. Dan kita juga biasa dengar hadis di mana Nabi SAW bawa Umamah bintul Zainab ataupun Umamah bintu Abil As, cucu Rasulullah SAW, anak kepada Zainab. Dan Zainab hidup, bukan Zainab mati. Kalau Zainab mati, kita boleh kata Nabi jaga cucu dia, sebab tu Nabi terpaksa bawa ke masjid. Tak. Nabi bawa ke masjid, Nabi dukung Umamah, dan ada riwayat yang menyebut Nabi letak atas belakang dia. Saya tidak pasti kalau penerimaan orang kita, Tok Imam semayang depan, cucu dia letak atas bahu belakang, anak dia letak budak atas belakang ni. Saya tak tahu orang kita boleh terima ke tidak. Tapi dalam hadis sebut begitu, dan saya tak rasa Umamah itu besar. Kenapa? Kerana dia letak atas belakang. Dan dia dukung. Waktu dia nak rokok dan sujud, dia akan letak Umamah. Bila dia bangun, dia akan dukung balik Umamah tadi. Dan ini memang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan akan jumpa hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Uridu an utila salah." Aku ni nak panjangkan sembahyang lah, nak baca panjang sikit. Nabi kata. Tiba-tiba aku dengar suara tangisan, buka sauta buka is-sabi. Fa sami'tu sauta buka is-sabi. Aku dengar suara tangisan budak-budak. Fa atajawwazu an salati, maka aku pun ringkaskanlah bacaan aku. Ni tengok bagaimana Rasulullah SAW ajar kita. Bila dengar suara budak, Nabi asalnya nak baca panjang. Tapi dia dengar suara tangisan budak, Nabi ringkaskan. Dan kalau kita, Tok Imam yang bijaksana, dia akan ikutlah cara Nabi buat ni. Bila dengar dah budak menangis, Tok Imam pendekkanlah. Ni Tok Imam ni lagi panjang pada suara budak-budak. Lagi budak tu nangis, lagi dibaca. Lagi budak tu nangis, lagi dibaca. Pening. Sedangkan Nabi SAW, dia pendekkan tu. Kenapa dia kata? Kerana aku bimbang akan menyebabkan ibu dia akan rasa susah hati waktu semayang kerana anak dia lagi. Betul. Itu semua menunjukkan Nabi SAW raih budak-budak. Dan Nabi tak kata selepas dia semayang, lain kali tahu dah ada anak kan, janganlah bawa. Nabi tak kata gitu. Nabi tak sebut pun gitu. Saya tak temui lah, saya tak tahulah ada orang temui. Itu Allah Alam. Nabi tak kata pun gitu. Tahu dah ada anak, semayang kat rumah lah. Dan Nabi tak sebut itu. Kata. Jadi berdasarkan pada hadis ini, secara apa yang dibuat oleh Nabi, memang Nabi meraihkan kanak-kanak yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Nabi raihkan. Jadi maksudnya, boleh tak bawa secara berdasar kepada hadis tadi? Memang boleh bawa secara berdasar kepada hadis. Memang boleh bawa, tak ada masalah. Dan kadang-kadang kita kena ambil juga perkataan Sultan Muhammad Al-Fatih, walaupun dia bukan Rasul, bukan Nabi, tuan, tapi perkataan dia tu kita boleh ambil sebagai pengiktibaran. Kata dia, andai kata kalau kita dah tak dengar di masjid itu suara kanak-kanak, maka tunggulah saat kehancuran. Kenapa? Kerana kanak-kanak ni golongan pelapis. Kita ni, tuan-tuan, minta maaf ni, yang depan-depan saya ni, yang kubur kata mari, dah betul tak? Kita tak rasa gitu lagi. Rasa lama lagi. Termasuk saya, yang kubur kata come to me tak? Bila-bila masa saja boleh pergi. Jadi yang anak-anak kecil ni yang bakal pelapis kita. Jadi yang ibu-ibu yang bawa, ayah-ayah yang bawa ni, saya tahu. Di antaranya ialah biarlah mereka ni nanti yang akan jadi pelapis kepada kita. Tapi dia tak habis itu lagi tu. Ada pandangan ulama' dalam masalah ini. Di antaranya bila orang bertanya, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan kanak-kanak yang datang ke masjid. Orang tanya, Tok Guru, saya rekahkan cerita dia, mudah gitu je lah. Apa pandangan Tok Guru tentang budak-budak yang datang ke rumah Allah ini? Maka Malik kata tak ada masalah. Malik jawab, tak ada masalah, boleh datang. Sekiranya kanak-kanak itu tidak mengganggu orang-orang yang sembahyang. Sekiranya kanak-kanak itu mengganggu orang sembahyang, maka jangan dibawa kanak-kanak itu. Itu disebut oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tak. Ada pandangan masyayikh yang lain dan jawapannya sama lebih kurang macam Imam Malik itulah. Sekiranya anak-anak itu tidak mengganggu, maka boleh bawa. Tapi sekiranya anak-anak itu mengganggu, maka jangan bawa. Tak. Dan di sana dia kata ada perbahasannya dari sudut, kalaulah kanak-kanak itu umur 7 tahun ke atas,
Maka yang ni memang patutlah bawa pun. Kenapa? Kerana Nabi sebut muru auladakum bis-salah. Suruh anak-anak kamu semayang. Bila? Wahum sab'un sinin. Bila umur mereka 7 tahun. Jadi 7 tahun patutlah. Maka di sini ada perbincangan pula. Dah 7 tahun ke bawah, maka ulama membahagi. 7 tahun ke bawah ni, kalau 7, 5, 6, 5 ni masih lagi boleh diconsider lagi. Tapi katanya kalau 4 tahun ke bawah, sebahagian yang mengatakan tak perlu bawa. Ada yang mengatakan begitu. Tuan-tuan, saya bukan anti orang bawa anak, dan saya juga suka bila tengok kanak-kanak. Memang suka kita. Betul. Tapi ketika mana kita tengok video sampai kan pakcik tu tertungging, kesian dia, tuan-tuan. Lepas tu kita tengok video yang terbaru. Saya tengok baru 2-3 hari baru ni. Bila mana ada budak naik atas belakang muslimat, kan dia tampar pula belakang pula. Yang ambil gambar tu pula kik suka. Kita nak kata apa macam tu, tuan-tuan? Oh, kita nak kata apa? Nak cakap apa macam tu? Kan? Jadi kalau kita pegang dengan perkataan Imam Malik tadi, maksudnya kalau dah sampai tahap dia mengganggu, maka dia tak boleh dibawa lah. Gitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia begini. Ada pandangan seorang ulama, saya tak sebut nama dia. Dia kata gini, kadang-kadang ada setengah masyarakat ni, dia kata apa? Tahu dah anak dia gitu, tak reti bawa juga. Pandangan ulama ni dia kata gini. Dia kata sebelum kita menghentam ayah dia, menghentam si ibu yang bawa anak tadi, sabar dulu. Kita tengok dulu kondisi ayah yang bawa tu. Mungkin ayah ni dia datang nak buat ibadat, dan dia bawa anak dia kerana dia bapa tunggal yang tidak ada orang yang boleh jaga anak dia. Maka yang ni kondisi dia kita kena tengok dulu sebelum kita kata apa-apa. Sama juga kalau ibu tunggal yang bawa anak dia, dah tak ada orang nak jaga, bukan nak bawa sangat, tapi dah tak ada orang nak jaga, maka dia bawa. Maka kita kena bersabar dalam keadaan ini. Jadi macam mana sebenarnya, tuan-tuan? Nak bawa ke tak nak? Baik. Sekarang ni begini. Kita pegang dulu kata-kata Imam Malik tadi. Kalau tak mengganggu, bawa. Kalau mengganggu, jangan bawa. Tapi kita tengok kebelakangan ini, cendekiawan kita membincangkan dan memberikan solution. Begini kata dia. Kalau kita nak bawa, yang pertama, pastikan anak itu sebelum kita bawa, kita dah pesan pada dia. Adik, yang kita nak pergi ni rumah Allah. Jangan berlari, jangan buat bising. Malam pertama, ini orang cerita kat saya. Orang cerita. Sebab tu saya rasa tertarik nak cerita bab ni. Dia kata, Ustaz, budak-budak dia berkumpul 2-3 orang, geng-geng dia kat belakang. Dia menyanyi-nyanyi. Menyanyi, ramai-ramai. Tok Imam, lagu tu siap, makcik tu cerita lagu pada saya. Lagu dia menyanyi kuat, sampai kita pun rasa nak ikut lagu. Bere, 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 bara, bara, bara. Dia duduk nyanyi belakang. Makmum macam, saya nak suka, dia kata. Kalau member belakang sebelah ni suka, memang suka dah. Jadi kita kena besar pada anak. Yang nak bawa anak lah ni, mana kena besar. Jangan bising adik, jangan menyanyi, jangan apa, kerana ni rumah. Ya betul. Kalau kita kata budak, Ustaz, kalau kita pesan pun bukan masuk pun, betul. Dia pesan ni memang Allah Ta'ala dah rekod, dah ciptakan bahawa kita kena sentiasa pesan. Wazakir, berikan pesanan, itu dah. Orang kata budak-budak je tak ingat pesan ni, orang tua bukan kadang-kadang pesan tak ingat kan. Betul tak? Bini dah besar dah, bang balik nanti beli gula. Sampai rumah, Allah tak ingat. Tak? Bukan kata budak-budak je, orang tua pun kadang-kadang tak ingat. Tapi kita pesanlah dulu. Kita bagi tahu dia adab dia begini. Dan tuan-tuan, cendekiawan juga sebut pada kita bahawasanya dalam masalah ini bukan saja mak ayah dia besar. Kita orang tua bila tengok ada anak-anak yang anggaplah dia macam anak kita juga. Dia jangan bising nanti orang nak solat. Kita juga berikan pesanan. Jangan marah, tapi berikan didikan. Dan yang kedua, kalau kita nak bawa juga anak kita, kan? Kalau boleh waktu kita solat, biarlah anak itu solat dengan kita. Ustaz, orang marah, orang kata anak saya tak bersunat lagi, anak saya budak-budak. Ambil anak kita duduk belakang. Tak ada masalah. Kita duduk belakang. Sekurang-kurang kita dah dapat satu pahala yang lain. Pahala apa? Pahala anak kita tak berlari, tak bising dan tidak mengganggu orang lain. Ini kita semua yang depan, anak-anak duduk belakang main tromeng. Oh ya anak atas belakang orang. Tiba-tiba pakcik depan jadi kat saksa, niat nanya kan. Jadi lebih baik anak itu kita letak bersama dengan kita. Mudah-mudahan dia tak ganggu orang lain. Tak kisahlah.
perempuan ke lelaki. Tak apa, duduk belakang tak masalah. Boleh, tak masalah. Kalau anak kita rasa nak duduk depan juga, letak di ujung sekali, kita duduk ujung sekali. Kan ramai jenis kita cuk tempat ujung sekali. Ni tempat saya dah, tak nak macam mana. Contoh ya, tak? Gitu. Dan yang ketiga, tak? Yang ketiga ni saya tak tahulah tuan-tuan buat ke, pernah buat ke, nak buat ke, saya pun tak tahu. Tapi cadangan dia begini. Sebelum saya sebut cadangan ni, saya nak tanya, kita ni kalau dalam bab semayang, kalau contoh kita semayang sekarang lah, yang lamanya kita semayang salat sunat tarawih dan witir, betul tak? Ada masjid yang buat 20, ada masjid yang buat 8, dan kalau campur dua pun 11 ataupun 23. Panjang ni. Semayang sunat ni boleh tak berhenti tu tak? Tuan-tuan tengok tak dalam satu video, katanya ditulis itu di Masjid Terbauk Terengganu. Saya tak tahulah katanya, saya baca situ je lah. Tuan-tuan tengok satu video, yang pocik ni tengah sujud, tiba-tiba datang satu berada ni bawa nasi. Tengok tak? Dia bawa nasi, pocik tu bangun daripada sujud, tengok berada ni bagi nasi, dia pun daripada sujud tu, dia terus pergi ambil nasi tu. Tengok. Saya tak tahu tuan-tuan tengok ke tak. Tapi pocik tu tengah semayang ni, bangun daripada sujud, Allah, nasi lemak, terus dia ambil tak. Saya tak tahu dia kata lemak, saya lah. Tapi dia bangun lah. Dia bangun di tempat dia ambil nasi lemak. Maka ramai netizen yang komen di situ, apalah pocik ni, tengah semayang pun dia ambil nasi lemak tu. Tuan-tuan, saya nak tanya ni, boleh ke tidak? Kalau kita solat sunat, untuk kita berhenti. Pocik tu, duit tak ada. Perut lapar. Kan? Sedang melek. Dengar semayang, Allah datangkan rezeki. Ni rezeki orang semayang dia kata. Bangun sujud tu datang rezeki. Tu dia ambil. Macam mana cerita? Kita puasa sunat. Boleh tak kita berhenti? Kita puasa sunat, orang ajak pergi makan cendol. Jom makan cendol. Boleh tak? Boleh. Maka begitulah ibadah sunat tu tau. Kita boleh berhenti. Tapi ramai orang komen, apalah pocik ni? Tak, memang pocik tu waktu. Tak salah pun. Kecuali kalau dia semayang fardu tu tak boleh lah. Tapi jelas lah dia semayang sunat. Pasal semua orang tak semayang waktu tu dia seorang. Jadi ketika mana kanak-kanak ni bising, dia bising belakang kita. Oh ya bising. Maka seorang ambil tempat, berhenti daripada solat, pergi dekat kanak-kanak. Dek, jom adik kat luar dek. Jangan bising dek. Orang nak semayang ni. Yang berhenti tadi menyebabkan orang lain tenang solat, insya-Allah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak melakukan perbuatan haram, dia tidak melakukan perbuatan yang salah, dan dia berhenti, itu cukup bagus. Dan andai kata kita sendiri sebagai ayah, dia semayang, anak aku ni bising berhenti lah. Pergi ke anak kita, dek, jangan bising ayah nak semayang, orang lain nak semayang. Kita dapat pahala. Saya tak tahu tuan-tuan sanggup buat ke tidak, wallah. Tapi berhenti seorang lah, jangan semua makmum berhenti. Ramai-ramai berhenti, jangan gitu. Seorang aja berhenti. Untuk apa? Untuk elakkan daripada kanak-kanak tadi bising. Sebab itulah kalau nak bawa, tak ada masalah. Tapi fikirkan apa yang boleh kita buat. Dan tetap kena ingat, anak-anak ni yang terbaik ialah untuk kita tarbiyahkan dia. Kita didik dia. Jangan jadi macam kita pencen baru sampai surau. Jangan gitu. Pencen baru nak kenal rumah Allah, tidak. Ajar dia daripada kecil, tapi didiklah dia. Jangan marah dia. Ada kanak-kanak dimarah, dipukul, dilempang. Tak betul. Tak betul. Yang kecil lah, yang besar tu cerita lain. Yang kecil, kesian dia. Dan kita kena ingatlah, bila ada satu hadis Nabi SAW, kata, ini Nabi nak ajar kita ni, pandang anak-anak ni, kanak-kanak ni dengan rahmat, rasa kasih, sayang pada dia. Bila seorang sahabat ni tengok Nabi cium Hasan dan Husain, maka dia kata, aku ada 10 orang anak, dan aku tak pernah cium pun wahai Rasulullah SAW. Apa Nabi sebut? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi, dia juga tidak akan dikasihi. Jadi begitulah. Tengok anak-anak ni dengan pandangan rahmat, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada kita, dan dialah, mereka ni lah budak-budak ni akan ganti kita pada masa akan datang. Itulah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dulu. Dah ambil masa lebih itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang buruk, salah dan silap datang dari diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.